Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Bertemu lagi kita dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 6, unit 4, Minda Oh Minda, dan tajuk kita hari ini adalah Kawal Minda Semasa Bermain. Baiklah murid-murid, standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 5.1.3, iaitu memahami dan menggunakan pelbagai kata ganti nama mengikut konteks dengan betul. Manakala objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat menjelaskan dan menggunakan pelbagai kata ganti nama mengikut konteks dengan betul mengenai kawal minda semasa bermain. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat pada gambar ini. Ya, ini gambar apa? Ya, ini gambar pasukan bola sepak. Ya, pernahkah kamu ataupun kamu pernah melihat rakan kamu beremosi semasa bersukan? Ya, semestinya kita pernah melihat situasi sebegini. Okey, jadi untuk menjadi seorang pemain profesional, seseorang itu seharusnya perlu tahu bagaimana untuk mengawal emosi kita ketika menghadapi pelbagai situasi, contohnya kekalahan, supaya seseorang itu dapat fokus pada permainan. Jadi jangan biarkan pemikiran negatif menguasai diri kita. Okey, baiklah murid-murid. Mari kita lihat pada buku teks Bahasa Melayu halaman 22. Tajuknya Kawal Minda Semasa Bermain. Apa itu kata ganti nama? Kata ganti nama adalah perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama diri dan juga nama tunjuk. Dalam buku teks ini ada diberikan gambar di mana situasi pasukan Amar, pasukan bola sepaknya ketika pertandingan. Baiklah. Awak lihat sebelum itu, apa itu kata ganti nama diri? Kata ganti nama diri ini ada 3 bahagian. Yang pertama, kata ganti nama pihak pertama. Iaitu, lihat di sini, saya, aku, beta. Beta ini adalah bahasa istana, ya. Patik, hamba. Kesemua ini adalah menunjukkan bilangan 1, iaitu mewakili dirinya sendiri. Jadi awak lihat seterusnya, kata ganti nama yang pertama adalah kami, kita. Kami dan kita ini mewakili bilangan yang lebih daripada seorang. Tapi ini masih dalam kategori kata ganti nama diri pihak pertama. Seterusnya kita lihat untuk kata ganti nama yang kedua, iaitu pihak kedua, iaitu di mana orang yang kita ajak bercakap. Contohnya awak, engkau, kamu, tuanku, tuan hamba. Ini adalah semuanya yang menunjukkan bilangannya itu 1 ataupun seorang. Manakala untuk kalian, kalian ini menunjukkan bilangan yang lebih daripada seorang. Seterusnya, kata ganti nama yang ketiga iaitu yang melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini bermaksud dia tiada dalam perbualan kita. Contohnya yang pertama, dia. Apabila kita ingin menggunakan dia, bermaksud dia tiada dalam perbualan kita. Kemudian baginda. Baginda ini merujuk kepada Sultan Agong. Ini dia dan baginda ini menunjukkan bilangannya adalah 1 ataupun seorang. Kemudian mereka. Mereka pula adalah
kata ganti nama pihak ketiga yang menunjukkan bilangan lebih daripada seorang. Okey, seterusnya nya. Okey, nya ini adalah yang membawa maksud milik ataupun kepunyaan. Okey, contohnya kereta itu kepunyaannya. Jadi menunjukkan kereta itu milik seseorang itu. Nya tu untuk mewakili seseorang. Yang menunjukkan yang membawa maksud milik. Okey, seterusnya adalah ia. Ia pula adalah pihak ketiga yang untuk mewakili haiwan ataupun benda. Okey, seterusnya mari kita lihat apa itu kata ganti nama tunjuk. Kata ganti nama tunjuk ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu perkara ataupun benda maupun tempat kepada seseorang. Okey, kata ganti nama tunjuk ni ada dua. Yang pertama digunakan untuk umum. Okey, yang pertama ini. Contoh ayatnya, ini buku saya. Okey, yang kedua adalah itu. Okey, contoh ayatnya, itu buku saya. Manakala kata ganti nama tunjuk yang kedua adalah untuk menunjukkan tempat, sesuatu tempat. Okey, contohnya sini. Sini ini menunjukkan jaraknya yang dekat. Okey, dekat dengan seseorang itu. Okay, jadi contohnya kereta saya ada di sini. Ya, kemudian situ. Situ itu menunjukkan jaraknya yang tidak dekat. Okey, contohnya di situ ada lubang. Kemudian seterusnya adalah sana. Okay, sana ini juga menunjukkan jaraknya yang tidak dekat. Okay, jadi contoh ayatnya, di sana ada gerai menjual kuih. Okay, faham ya murid-murid? Okay, seterusnya mari kita kembali melihat kepada buku teks halaman 22. Okey, saya nak kamu kenal pasti kata ganti nama yang sesuai mengikut perbualan ini. Ya, untuk gambar yang pertama ini, kamu sudah ingat kan watak-watak dalam buku teks. Okey, ini adalah Damrong. Okey, Damrong ini merupakan seorang penjaga gol. Jadi dia berasa agak sedikit kecewa kerana apa? Okey, awak baca kat sini. Separuh masa bolos 3 gol. Jadi dia merasakan dirinya amat kecewa. Jadi nombor 1 ini kita lihat perbualan yang pertama ini. Dia berkata dalam hati dia, aduhai, malangnya nasib aku. Aku ini adalah kata ganti nama yang apa? Ya, betul. Kata ganti nama yang pertama. Okey, lihat pula pada perbualan ataupun gambar yang kedua ini. Ini Amar. Bila Amar nampak Damrong kesedihan, jadi dia menghampiri Damrong. Okey, apa yang Amar kata? Okey, mengapakah kamu bermuram di? Apa kata ganti nama yang sesuai? Okey, cikgu bagi kata ganti nama yang sesuai kat sini adalah kata ganti nama tempat. Okey, siapa yang mahu cuba? Ya. Apa jawapan dia? Ya, betul. Betul Alisha. Okey, kata ganti nama tempat yang paling sesuai adalah sini kerana menunjukkan tempat itu adalah dekat. Jadi, perbualannya adalah mengapakah kamu bermuram di sini? Jadi apa jawab Damrong? Saya kecewa akan prestasi saya. Ya. Seterusnya kita lihat pula pada gambar ketiga. Ini Damrong, Amar dan ini Jian Hui. Apa yang Jian Hui kata? Okey, apabila melihat Damrong.
Okey, sebelum tu apabila dia kata, Damron kat sini kata dia kecewa akan prestasinya, Amar memberikan kata semangat. Okey, apa Amar kata? Usahlah kamu berputus asa. Okey, kemudian Jan Hui tambah lagi. Yang ni mulut tu maksudnya kamu kena cari apakah kata ganti nama yang sesuai. Okey. Mahu melihat kehebatan. Jadi siapa yang mahu melihat kehebatan? Okey. Yang mahu melihat kehebatan ni tu, kehebatan Damrong tu adalah, ini adalah kata ganti nama yang mewakili Jan Hui dan Amal. Jadi lebih daripada satu. Bila lebih daripada satu, kita perlu menggunakan apa? Kata ganti nama yang pertama tetapi menunjukkan bilangan lebih daripada satu. Iaitu apa dia? Siapa boleh jawab? Ya, betul Daniel. Jawapannya adalah kami. Ya, kami mahu melihat kehebatan. Kehebatan siapa? Kita apakah yang kata nama yang sesuai untuk mewakili Damrong ni? Siapa nak jawab? Ya, betul Fala. Jawapannya adalah kami mahu melihat kehebatan kamu. Pandai dah kamu semua. Okey, mari kita lihat untuk perbualan ataupun gambar seterusnya. Okey, untuk nombor 4 ini, awak lihat di sini. Nombor 4 ini. Jadi, Jian Hui, Amar ni telah memujuk Damrong untuk kembali ke tempat mereka berkumpul. Pasukan bola sepaknya berkumpul. Okey, jadi awak lihat yang pertama ini. Ni gambar mulut maksudnya apa kata ganti nama yang sesuai. Siapa yang menunggu Damrong? Ini menunjukkan tiada dalam perbualan antara mereka bertiga ini. Jadi, kita mesti menggunakan kata ganti nama yang ketiga. Ya, yang menunjukkan ini lebih daripada seorang. Maksudnya ramai. Jadi, apa yang sesuai agak-agaknya ya? Siapa boleh cuba? Ya, betul Afrina. Jawapannya apa? Ya, mereka. Mereka menunggu kamu di mana? Ini adalah kata ganti nama tempat. Kata ganti nama yang tempat yang dia tempat ini menunjukkan dia agak jauh. Jadi, apa dia yang sesuai? Siapa nak cuba? Afa? Apa jawapannya Afa? Ya, apa jawapannya? Situ. Jadi, apakah perbualannya? Mereka menunggu kamu di situ. Bagus. Okey, kemudian kita lihat untuk apakah yang diujarkan oleh Damrong. Damrong nampak ada seseorang yang sedang memberikan motivasi. Yang ini pula bukan kata ganti nama dan bukannya kata ganti nama tempat. Okey, tapi ini adalah kata tanya. Okey, sebab kita nampak apa? Ini tanda apa? Ya, bagus. Ini adalah tanda soal. Bila tanda soal bermaksud kita perlu letakkan di sini adalah kata tanya. Okey, jadi yang menunjukkan apakah kata tanya yang sesuai digunakan menunjukkan untuk bertanya tentang orang ataupun seseorang itu. Ya, jawapannya adalah siapa. Okey, yang sedang memberikan motivasi itu siapa? Jadi Damrong tanya. Seterusnya kita lihat untuk perbualan ke-6. Apakah yang Amal cakap? Okey, mari. Mari ini merujuk kepada Damrong, Amar dan juga Jian Hui. Jadi apa? Kata ganti nama yang pertama menunjukkan bilangan lebih daripada seorang. Jadi apa?
Mari apa? Siapa nak cuba? Ya, apa jawapannya? Jawapannya mari. Ya, mari kita. Mari kita ke mana tu? Ini adalah kata ganti nama tempat yang ini menunjukkan bukannya dekat. Kalau dekat, kita gunakan sini. Jadi, ke mana ni? Ke apa kata ganti nama tempat yang sesuai? Ya, ke situ. Okey, mari kita ke situ. Okey, seterusnya kita lihat untuk gambar ataupun perbualan yang ketujuh. Ini adalah cikgu yang memberikan motivasi kepada semua pemain. Okey, jadi apa yang menunjukkan apakah yang sesuai? Ni gambar mulut ni maksudnya jawapan yang melibatkan kata ganti nama. Apakah kata ganti nama yang sesuai untuk melibatkan bilangan yang lebih daripada seorang? Kata ganti nama yang kedua. Okey, jadi apa? Ya, apa? Kalian. Ya, kalian mesti bermain seperti biasa. Ya, kawal minda dengan baiknya. Jadi yang ini pula nampak tak ada tanda soal. Dan kat sini apakah yang sesuai? Apakah kata tanya yang sesuai yang digunakan? Mari kita baca dahulu. Kah sebabnya kita perlu mengawal minda semasa bermain? Jadi apa yang sesuai? Apa banyak kata tanya yang kita ada? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Apa? Jadi apa yang paling bila? Jadi apa yang paling sesuai? Siapa mahu cuba? Ya, betul Dennis. Apakah? Ya, apakah sebabnya kita perlu mengawal minda semasa bermain? Ni nampak tak gambar? Ni macam ada gambar kepala yang menunjukkan ada pemikiran. Jadi ini bila ada gambar ni, ikon ini menunjukkan jawapan ini adalah dalam berbentuk kebal. Okey, jadi apakah jawapannya? Jadi apakah sebabnya seseorang itu perlu mengawal minda semasa bermain? Siapa tahu? Ya, bagus. Pelbagai jawapan yang diberikan. Okey, antara cikgu berikan jawapan yang tepat. Okey, kita perlu mengawal minda semasa bermain agar segala teknik yang diajarkan dapat digunakan semasa bermain. Jadi sebelum sesuatu pertandingan itu, semestinya jurulatih setiap pasukan permainan itu akan mengajarkan kepada para pemain pelbagai jenis teknik. Jadi apabila kita tidak dapat mengawal perasaan kita, maka berlakulah kecelaruan dan tak dapat nak fokus pada permainan. Okey, jadi kita telah kenal pasti apa kata ganti nama yang sesuai yang digunakan dalam perbualan. Okey, baiklah murid-murid. Cikgu nak kamu buat latihan di buku tulis. Okey, tuliskan nombor 1 buat ayat. Salin semula ayat-ayat yang ada menggunakan kata ganti nama. Dan masukkan jawapan di tempatnya kosong ini. Baiklah. Jadi yang pertama ini contoh tu telah diberi ya. Aduhai malangnya nasib aku. Aku ini adalah kata ganti nama yang pertama. Jadi cikgu nak kamu lengkapkan kesemua perbualan ini dengan kata ganti nama yang telah kita bincangkan tadi. Baiklah murid-murid. Bertemu lagi kita ada sesi pembelajaran akan datang. Okay, semoga apa yang kita pelajari ini dapat dimanfaatkan dan anda buat semestinya anda dapat. Sekian, jumpa lagi.